Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Yusuf ayat 33 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Sadaqallahul azim. Yusuf merayu kehadirat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara daripada apa yang perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika aku tidak menjauhkan daripada aku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka. Dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah jiwalah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Kemudian timbullah fikiran bagi suami isteri itu serta orang-orangnya hendak mempenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda
ia menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat diriku memerah anggur. Dan berkata pula yang seorang lagi, sesungguhnya aku mimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung. Kemudian keduanya berkata, terangkanlah kepada kami akan takbirnya. Sesungguhnya kami memandangmu dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum. Subhanallah. เขายูซุฟกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พระนางเรียกร้องฉันไปสู่มันและหากพระองค์ที่ทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้วฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่โง่เขลาดังนั้นพระผู้อภิบาลของเขาได้ตอบรับเขาแล้วและพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งก็ลงความเห็นว่าต้องขังเขาไว้ระยะหนึ่งและชายหนุ่ม2 คนมหาเล็กได้เข้าคุกพร้อมกับเขา1 ใน 2 คนกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคั้นเหล้าและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉันและลูกได้มากินจงบอกเราถึงการทำนายฝันด้วยแท้จริงเราเห็นว่าท่านอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Empat keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Mulai daripada ayat 33 sampai kepada ayat 36. Dapat kita membaca, mendengar bersama kita tadabbur di hadapan Allah As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladzi la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita di mana saja kita berada dan akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, banyak mulia indahnya kepada hamba Dia. Dan dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah.
dan senantiasa memberi rahmah, akan menambah rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Serta berilah kekuatan yang begitu kuat supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanur rajim, di mana dua ni adalah menjadi musuh dalam hidup harian kami. Kami hidup kena melawan dia semua kerana dia adalah duk menyeleweng kami, duk menyesak kami, duk menyalahi kami, duk was-was, duk khianah untuk kami nak menuju kepada jalan yang betul, kepada syurga-Mu, itu as-siratal mustaqim. Ya Allah, itu kami berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari, mengaji, membaca, mendengar tadabbur ayat-ayat Kamu setiap pagi, setiap hari selepas solat subuh, secara berjamaah di masjid. Serta berilah kesihatan, kesembuhan, kesekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama lagi kisah cerita yang terhadap ayat dalam Quran, dan dia adalah sebenar-benar kisah cerita untuk kita selaku umat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yusuf adalah seorang Rasulullah yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, ketika itu, yang mana keluarga dia adalah mengandungi semua adik-beradik dia 12 orang. Kata ulama 12 orang adik-beradik Yusuf supaya 12 bulan itulah. Dalam 12 bulan, semulia-mulia bulan adalah bulan Ramadan. Mungkin juga adik-beradik Yusuf 12 orang, dan semulia-mulia adik-beradik dia adalah Nabi Yusuf. Seumpama bulan Ramadan kita dah hidup lah ni lah. Banyak ujian, banyak cubaan diuji oleh Allah bermacam-macam untuk kita tu nak melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Walaupun syaitan sudah pun ditambah, walaupun syurga sudah pun dibuka, walaupun neraka sudah pun ditutup, tetapi semua itu adalah kita beriman dengan benda gaib. Maka terdirilah ke atas iman kita kuat sama mana, gagah sama mana, maka nilai dia adalah terdiri di atas kita masing-masing. Yusuf diuji oleh Allah banyak, seorang rasul tapi diuji oleh Allah daripada keluarga duk senelino, tetapi dideki oleh adik-beradik dia dengan siapa nak bunuh. Akhirnya kita hak dalam keluarga. Akhirnya kita hak dalam keluarga. Susahnya Yusuf sutai pilih untuk menjadi hamba seorang Rasulullah yang mulia, martabat dia tingginya, tetapi kerana nak cari jalan untuk nak keluar daripada ujian Tuhan yang Tuhan uji dia tu, kalau kelik rumah maka dia akan dideki, dibuat jahat pula kepada dia. Lalu itulah pilih selaku hamba untuk jual dia ke Mesir. Dia Mesir selaku pentak kong menut apaไปขายต่อไปใน Mesir negeri Egypt. Allah cuba kita mikir. Tetapi pertolongan Tuhan pula dibeli oleh orang kaya materi pula. Duduk dalam istana pula. Setelah duduk dalam istana senelena dah besar berpuluh-puluh tahun, ujian Tuhan pula dah. Itulah nak ayat kata ujian. Tak sudah-sudah. Nah, dunia lagu tu. Nampak nak senang sikit, mari pula dah ujian. Nampak nak boleh duduk longgar sikit, cuba pula dah. Itulah dunia. Sebenarnya akhirat dah. Dan syurga senang tak ada lah benda-benda lagu ni. Tapi cuma ujian Tuhan ni nak lepas tak lepas tu lah. Nak boleh ok ke tak boleh ok tu lah. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya nak kisah Nabi Yusuf ni boleh kita tahu. Ujian pula dah. Duduk dalam tu puluh-puluh tahun. Boy di Rasul dah.
Ujian dia adalah seorang wanita mok pera dia sendiri untuk nak buat benda tak baik dengan dia. Untuk nak buat benda baik kepada dia, hingga sampai Yusuf ni kena dipenjarakan. Kalaulah Yusuf ni tak turut urusan dia, kehendak dia untuk nak memuah nafsu dia supaya Yusuf buat jahat pada dia ni, maka tidak ada jalan dah Yusuf ni kena masuk gug. Itu cara orang pembesar bila dia mengetah dengan cara tidak adil, dia kuasa, dia boleh buat. Sebab dia adalah isteri kepada menteri. Jadi dia kata di sini, kalaulah Yusuf wala illam yaf'al ma amurahu la yusjananna. Kalau Yusuf tak turut perintahku, Yusuf turutku supaya memuaskan aku dengan dia, maka tidak ada jalan Yusuf masuk gug semata. Dan Yusuf lah akan menjadi orang yang hina selepas daripada ini. Allah, cuba kita mari dengar bagaimana Yusuf jawab. Suasana yang duk tekan dia tu, kaya jauh nak duduk dengan menteri tu pula, dengan anak, dengan pok pera dia atau mok pera dia, duduk dalam istana yang begitu sendirian. Kaya ikut mana? Tapi Yusuf jawab lagu mana? Pilih gug. Katalah Yusuf, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Yusuf kata, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa dan minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, gug adalah lebih dicintai oleh aku daripada perkara yang menyeru mereka akan daku untuk buat benda jahat bersama dengan dia. Allah akbar, pilih gug lah. Sebab duduk dalam gug tempat berehat bagi dia. Duduk luar gug menjadi satu ujian untuk buat benda maksiat, neraka kepada Allah. Maka baik pilih gug lah pada luar gug, hidup neraka Tuhan. Tengok kekam tak sicai kong Yusuf. Dan ni banyak ulama-ulama kita duk istimbar daripada ayat-ayat ni. Ulama-ulama kita duk kena igak duk dalam gug lah ni. Allahu akbar. Tak putih-putih ni. Jak zaman Yusuf sampai hari ni, orang yang mula-mula di mazlumin duk kena buat nyanyi, orang Islam kita Nabi Yusuf lah. Pemerintah yang tidak adil panggil. Nabi Yusuf pilih gug dengan kerana pemerintah tu masalah tino untuk buat jahat dengan dia. Zina lah kita kata, maksiat lah. Kalau ulama-ulama kita lah ni dan sebelum daripada tu kis masuk gug, kis sebab apa? Kis sebab dipanggil bukan masalah sosial, sangkum dan sangkum dah. Masalah tahkim, untuk mengeluarkan hukum. Kerajaan kata mu kena hukum lagu ni. Tapi ulama dia pandai, dia reti, tak menasabah. Kadang-kadang benda hak halal nak we diharam. Pada berlaku kita lah ni banyak nak lagu mana boleh jatuh sama jatuh menikah. Nak lagu mana we tino sama tino menikah. Nak lagu mana we jadi kancah seri bebas. Ini manggil setuk dengan ulama belaka tu. Orang Islam yang ada amnat pada masa tu, bagaimana mu nak hukum-hukum ni hak taklih we boleh. Hak hitam we putih. Nak lagu mana? Hak putih we hitam. Sebab ni lah ulama-ulama sama ada di Mesir, di Iraq, di Suria, di kawasan Arab tu, ulama-ulama kena dimasuk gug. Dia mojong masuk gug daripada hidup fatwa wa maksiyah kepada Allah dalam hukumnya dan sebagainya. Jangan masuk gug. Sebab apa? Dia mau faham tentang ayat ni masa Nabi Yusuf alaihi salam dulu. Allah, semua ulama mati dalam gug, Dan ulama-ulama lah ni, bukan dia mau ambil peluang ketika duduk dalam gug tu, duduk mengarang, duduk dakwah, duduk apa. Sebenarnya Syed Qutub, masa dia duduk dalam gug, Syed Qutub tafsir dia tu, Jalalain tu, 45 jilid, dia mengarang masa mana? Masa dia duduk dalam gug. Masya Allah, ulama tengok.
Sebab tu dia kata guklah tempat istirahat bagi dia. Guklah tempat yang dia tu untuk nak menenangkan diri dia, boleh dakwah orang, boleh mengajar, boleh buat amal agama semua tu. Pada dia duduk luar guk untuk derhaka buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang panggil semata-mata bukan nak masuk guk. Setanakan duduk dia tu supaya dia tu pilih hak mana lebih utama. Maka dia pilih guk. Dan sampai hari ni pun lagu itulah ulama-ulama kita duk kena igat, duk kena buat nyanyi, duk kena sesal ke apa semua. Banyak di hari ni. Itulah kisah Nabi Yusuf. Jadi Yusuf ni pilih doa kepada Allah, Rabbi as-sijnu ahabbu, adalah lebih kasih saya, lebih dikehendaki oleh aku guk ni ilayya, kepada aku, mimma tad'unani ilai, dengan apa yang mereka itu duk suruh aku ni supaya buat benda tak molek dengan dia. Allah, maksiatlah panggil. Lalu itulah nah Tuhan pun kata lagi dengan melalui doa Yusuf, dia kata wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin, kata Nabi Yusuf. Dan sekiranya jika engkau tidak menjauhikan daripada aku tipu daya mereka, ya Allah, sekiranya tidak jaga aku, tidak menjauhku daripada tipu daya wetina tu, Allah, wa aku minal jahilin, nasya aku menjadi termasuk dalam golongan orang jahil. Orang jahil mana? Orang yang tidak turut patuh perintah Allah, tidak mengamalkan ilmu yang ada pada dia. Tahu kata benda tak molek tapi sanggup buat juga. Dan belah nu pun dia tahu kata benda adalah benda tak molek tapi hajat juga supaya buat bersama dengan dia. Nah, saya orang itu termasuk dari golongan orang yang jahil. Allahu Akbar. Dengan merayu apa ni? Dengan gapo yang panggil merayu Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah tu, maka Tuhan terima doa dia. Tuhan tak berat. Kam oipon doa kau Nabi Yusuf. Dia kata sini gapo? Fastajaba lahu rabbuh. Maka Tuhannya pun memperkenankan doanya. Tak berat doa Nabi Yusuf lah. Fasarafa anhu kaidahun, lalu dijauhkan daripadanya tipu daya mereka, supaya selamat Nabi Yusuf daripada tipu daya retino hodok hajak buat benda tak molek. Masuk guk. Sesungguhnya innahu was-sami'ul alim, Allah jiwalah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Apabila lagu tu dah sanggup untuk masuk guk daripada luar guk, summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat, kemudian timbullah fikir bagi suami isteri itu serta orang-orang pengikut dia, pengikut materi buat pera dia itulah. Nampak jelas dah, nampak nyata dah, Yusuf tak ada jalan tak lain tak bukit, mereka kena masuk guk. Hendak mempenjarakan Yusuf, sudah mereka nampak tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan. Masuk guk ni sehingga bila? Hingga ke suatu masa. Masuklah dalam guk. Masa mana nak tubik, masa mana dimaah digapo, atau kita kata telak cik ke lagu mana hattahi. Duduk dalam guk. Allah, memanglah kalau kita pun nak buat lagu mana. Berita sudah cap tu sutai negeri dah. Kata bini menteri duk nak buat jahat dengan Nabi Yusuf. Benar aib, malu. Cerita pun sudah tersebar. Nak kelik duk dengan bini ngaing apa? Nak kelik duk dengan pok pera dia pula. Oh, ke dia dah. Malu habis malu. Lalu tu dah jom pilih kau. Jadi sutai masuk dari itu Nabi Yusuf ni. Subhanallah. Bersama dengan Yusuf juga ketika tu masa tu masuk guk dua orang pemuda. Dua orang lelaki. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan, dan sudah masuklah bersama-sama Nabi Yusuf tu ke penjara dalam guk dua orang khadir raja. Bersama dia ada dua orang khadir raja. Seorang itu khadir apa?
Kerja dia tu menjadi pelayan meminum raja. Nanti duk serve kong dem hai kap kasat. Kok saya ni kok jenis pasal duk kamai wak roti. Bagaimanalah hukum dia kena dimasuk guk wallahu alam. Tapi naik atas bersama Yusuf ada duk lain masuk guk. Masa duk dalam guk ketika tu qala ahaduhuma, berkatalah seorang daripada dua orang itu tu, inni arani a'siru khamra, aku nampak dalam mimpiku tu aku duk peruh gapo anggur ni bahasa sabit dah, angun sesuai anggur daripada angun dah, bahasa lebih kurang tu ya. Dalam mimpi dia nampak dia duk peruh buah anggur. Saya biasa dengar penceramah masa ni Presiden pemimpin Malaysia Anwar lah ni dah. Demo takbir demo khiyah di atas ayat Quran ni dah Anwar. Anwar tu duduk dalam legok lah kan. Belum tu ya di materi. So tak kena difitnah. Satu hukum dia duduk dalam legok. Duduk dalam legok tu duduk peluang ambil duduk dakwah tu, duduk buat apa, duduk halaqah Quran, mengajar. Anwar ada ilmu agama juga. Saya tu baik lah ni ada apa? Boleh di presiden dia di hari ni. Tengok ngak uji tu kan. Yusuf sikit lagi ni boleh di menteri ke awangnya sepada ni. Tapi nak pergi siapa kepada menteri ke awangnya tu Nabi Yusuf. Oh kena duk tersak banyak. Sepengah Anwar dah. Ada gaji masalah Anwar Malaysia. Saya kek Nabi Yusuf tu. Kena kita nak demo. Saya sok nyanyi pokok tumbuk apa semua Allah. Tapi sultan tengok boleh hadir presiden dengan dia. Jadi nak ya tahu salah satu daripada dua orang itu mimpi kata dia tu duk buah anggur. Dan juga berkata seorang lagi daripada mereka, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Dia tu duduk junjung roti ke atas kepala dia. Dalam mimpi dia tu dah. Sambil dia duduk junjung roti ke atas kepala dia tu, maka roti dia tu takulu tayru min, ada burung duduk cabar makan roti sebahagian daripada hidup junjung tu. Maka ya Yusuf kata nabi'na ta'wili, muncubalah takbir mimpi hokku ni. Suruh Nabi Yusuf takbir mimpi dia. Masya-Allah, sebab Yusuf ni tu hawi Tuhan ayat dah ngaji dah ayat sebelum pada ni Tuhan nak ajar akan ilmu mimpi kepada Nabi Yusuf. Selepas dia bangkit atau pilih seorang orang ni menjadi rasul, dan Tuhan akan ajar ilmu takwil dia. Maka di sinilah ya fok pemuda tu fok masuk grup bersama dia tu suruh nabi'na bi ta'wili. Terangkanlah kepada kami akan takbirnya mimpi kami itu. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami ni memandangmu, duk tengokmu, duk perhatimu ni, mu adalah dari orang-orang yang berbuat kebaikan untuk umum. Nabi Yusuf ni menjadi orang yang baik, jadi untuk umum masyarakat, bukan untuk peribadi dah. Itulah insya-Allah kita mendengar besok nanti lagu mana Nabi Yusuf nak takbir mimpi dua orang bersama dalam grup dengan dia tu. Ya royak pada Nabi Yusuf. Insya-Allah taala. Itulah saja pada pagi ini apa betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.